Pertama sekali, saya rasa dalam mana-mana pilihan raya, sesebuah kerajaan yang diasaskan diberikan mandat untuk mentadbir selama 5 tahun. Dan dalam masa 5 tahun tersebut adalah tanggungjawab untuk kerajaan tersebut untuk melunaskan janji-janjinya kepada rakyat. Saya katakan ini kerana buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, pada tahun 2018 ada perubahan kerajaan selepas berdekad-dekad bawah kerajaan yang sama. Bukan kerajaan yang tidak berjasa, ada banyak jasanya juga, tetapi buat pertama kali ada perubahan tersebut. Untuk harapkan perubahan berskala besar dalam tempoh masa 20 bulan tersebut is quite tough. But does that mean that we should not give up on those changes? Kita patut tetap lakukan. Sebab itu bawah kementerian saya, yang berada di bawah KPI saya cuba usahakan pindaan perlembagaan yang berada dalam manifesto 3 perkara. Calon 18, undi 18 dan juga undi automatik berjaya saya laksanakan walaupun Kerajaan Pakatan Harapan tidak ada sokongan undi 2/3. Selain itu juga, kerajaan juga menjanjikan untuk kita perkenalkan Akta Pendanaan Politik ataupun Pilihan Raya, lebih dikenali sebagai Political Funding Act. And I feel very strongly about this kerana daripada sebelum pilihan raya, apabila saya bukan salah seorang pegawai penyelidik, ini adalah satu perkara yang saya rasa teramat diperlukan. Dan untuk kongsikan kepada saudara, Kabinet pada Januari, antara Disember 2019 ataupun Januari 2020, telah pun bersetuju dengan draft Akta Pendanaan Politik ini. Dan saya dilantik dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk berunding berkenaan isu ini. Dan sepatutnya dibentangkan pada bulan Mac 2020. Kerajaan bertukar itu tidak berlaku. Hadkan 2 tempoh penggal pemerintahan Perdana Menteri patutnya dibentangkan pada bulan Mac, tidak berlaku. Janji IPCMC patut dibentangkan pada bulan Mac. Kerajaan bertukar. Apa maksud ini? Dalam mana-mana pentadbiran dia akan ada garis masa untuk menunaikan sebuah amanah tersebut. Mana di bawah kementerian saya, I try my best to carry it out immediately. Sebagai contoh, job stimulus package yang diperkenalkan selepas undi 18, orang tahu undi anak muda itu adalah undi penentu. Saya mendesak supaya 6.5 bilion ringgit diperkenalkan untuk menjana 350,000 peluang pekerjaan melalui program Malaysia Kerja. Kalau saudara Google, is there Malaysia Kerja, dan sekarang selepas perubahan kerajaan, program ini diteruskan tetapi ditukar nama kepada Jamin Kerja. It's an income stimulus, it's an income surplus scheme untuk membantu anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan, tetapi jika majikan memberikan mereka pekerjaan, and unemployed youth diberi pekerjaan, akan ada income supplement yang diberikan kepada majikan tersebut. Kemana yang saya boleh, kita cuba sebaik mungkin. Tapi mesejnya ini, saya berharap selepas ini, kerana sekarang pun kita berunding berkali-kali untuk teruskan agenda perubahan tersebut, khususnya Akta Pendanaan Politik, contohnya juga Akta Lompat Parti, dan dimaklumkan pada bulan Mac insya-Allah akan dibentangkan di Parlimen. Supaya selepas ini mana-mana kerajaan yang mentadbir tidak boleh dijatuhkan kerana kata-kata politik, supaya rakyat Malaysia dapat menilai dalam tempoh masa 5 tahun tersebut jika janji itu berjaya dilunaskan atau tidak. Kerana di situ barulah boleh ada perbandingan yang adil. Kerana kita kena ingat juga, jika sebelum ini berdekad-dekad, puluhan tahun diberikan kepada sesebuah koalisi untuk mentadbir, kita tidak minta berdekad-dekad tersebut. Kita kena akui juga kesilapan kita, ya, apa yang kita gagal untuk lakukan. Pada masa yang sama, 5 tahun tersebut untuk dijadikan garis nilai, harapnya tidak akan disabotaj lagi. Kalau kita tidak mendekati, menggunakan jalan compassion, Islam is a religion of compassion, seperti Dr. Zul lakukan, kita pula bertanya mengapa mereka ini akhirnya terperangkap dengan izin in the sex trade, ya, golongan transgender, kerana kita asyik sisihkan, tidak menggunakan hujah of compassion to bring them onwards. Sebab itu jawapan saya di sini, saya rasa menggunakan cara Dr. Zul adalah jalan yang terbaik, di mana dia menggunakan compassion, dia berjumpa, ajak solat sekali, and that form of compassion adalah jalan terbaik untuk kita berjumpa dengan mereka, pastikan mereka tetap dapat layanan khususnya bersegi pekerjaan itu
supaya mereka tidak terus disisihkan dan akhirnya terjatuh dan terperangkap dalam industri sexual trafficking tersebut. Sebab itu jawapan mudah saya, I take guidance, and I think we should take the solution daripada Dr. Zul, bekas Mufti Wilayah yang pernah berkhidmat sebagai Menteri Agama, as a middle path, jalan untuk kita ke hadapan. Saya nak jawab ini kerana dalam dunia politik ni, kita tak boleh takut untuk kalah. Saya katakan ini kerana saya ingat lagi detik-detik yang agak mengecewakan, menyedihkan, di mana parti lama saya, yang saya tetap hormati, berhujah bahawa syaratan itu perlu dilakukan, kalau tidak, bersatu akan dilenyapkan. Saya jawab bahawa jikalau rakyat Malaysia memilih untuk mengalahkan kita, melenyapkan kita, itu hak rakyat Malaysia yang perlu kita hormati. Kerana menang kalah dalam politik itu tidak membinasakan sebuah parti ataupun sepatutnya tidak melemahkan semangat perjuangan seorang ataupun sekumpulan individu itu. Saya kongsikan ini kerana jikalau seseorang itu menyertai politik dan mengharapkan kemenangan sentiasa, then politics is not the right field for you. Kerana khususnya selepas PRU 14, rakyat Malaysia dah matang, sedar bahawa perubahan politik itu berada di tangan mereka. Sebab itu mungkin orang sama yang mengundi. Parti A selepas 6 bulan boleh undi parti B, selepas 6 bulan boleh undi parti C. Dan saya tak rasa itu budaya tidak baik. Saya rasa itu budaya sangat baik. Kerana akhirnya rakyat Malaysia tahu mereka yang berkuasa boleh mendesak parti, kerajaan untuk berubah pendirian, pastikan menjaga kebajikan mereka dan pastikan bahawa hala tuju negara jelas dan berada bersama dengan agenda mereka. Bagi muda, menang kalah itu tidak patut dijadikan fokus utama. Saya kongsikan ini kerana apabila muda pertama kali diasaskan, ia bukan diasaskan untuk PRU 15 atau PRU 16. Ia diasaskan untuk membawa perubahan struktural and overhaul of Malaysian democracy. Perubahan menyeluruh supaya akhirnya kita dapat membina institusi-institusi yang kukuh. SPRM yang bebas dari campur tangan politik. IPCMC yang akhirnya mengembalikan integriti kepada ahli-ahli polis yang baik, yang bermaruah, berintegriti. We need to help them to improve their image. Kepada institusi parlimen contohnya. Supaya akhirnya sesiapa pun yang menyertai kerajaan, sesiapa pun yang menang, Malaysia tetap akan maju ke hadapan. Dan kita patut lakukan ini kerana kita nak pastikan, muda ingin pastikan bahawa agenda itu adalah agenda utama. So walaupun kita kalah pada pilihan raya ini atau pilihan raya depan, kalau dari awal kita tahu perjuangan itu, kita tahu panjang, tidak mudah, penuh liku-liku, fokus on that. Supaya akhirnya pembaharuan secara total itu dapat dibawa. Siapa pun yang menang, parti mana pun yang menang, Malaysia tetap dapat maju dan mara ke hadapan. Dalam politik ini, rakan dan lawan tetap perlu dihormati. Nak kata mereka takut ke tidak, itu saya rasa keputusan rakyat. Tapi saya selalu tekankan kepada muda, jangan ego, jangan angkuh. Ingat hanya kerana muda berkembang dengan cepat, tiba-tiba rakyat semua akan bersama dengan kita. Tidak. Sepatutnya kita bekerja jauh lebih keras. Kalau lawan dapat buktikan bahawa mereka bekerja jauh lebih baik, dan rakyat akan berikan amanah kepada mereka untuk mentadbir negeri dan negara. Dan saya rasa dalam UMNO pun ramai juga pemimpin yang baik. Dalam bab ini, mana dalam isu dasar boleh kita kerjasama bersama, kita kerja together. Sebab tu dalam jawatan kuasa, sebab tu kalau lihat di parlimen, banyak isu-isu yang ada sokongan dua partisan, kedua-dua belah pihak, dan budaya seperti ini perlu kita angkat lebih banyak. Saya rasa isu takut tidak, itu isu yang rakyat akan tentukan pada pilihan raya. Tapi bagi muda, saya nak pastikan bahawa politik khidmat dan politik dasar diberikan keutamaan.